Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lafzatin abadan adada ni'millah wa ifdalih. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa alimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma himna ilman nafqahu bihi awamika wa nawahik warzuqna fahman nukhlifu bihi kaifa nunajik. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna bil ilm wa zaina bil hilm wa qrimna bit taqwa wa jamna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir bi tammin bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Kita menyambung kepada perbahasan daripada kitab Mukhasyafah Al-Qulub, Menyikap Hati Menghampiri Ilahi, karangan Hujatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita membicarakan tentang hukuman bagi orang yang meninggalkan solat pada muka surat 162, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, di mana mafhumnya kalau orang yang demikian dikira dari bilangan orang-orang yang mendustakan agama, iaitu orang yang menolak kebenaran, mendustakan agama, maka kecelakaan besar bagi orang-orang ahli sembahyang, iaitu mereka berkeadaan lalai dalam menyempurnakan sembahyangnya. Itu disebut dalam surah Al-Ma'un, fawaidul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, iaitu mereka itu lalai dalam melakukan sembahyang itu, maka sembahyangnya itu tidaklah memberi manfaat bagi dirinya. Ya, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iaitu orang-orang yang mengakhirkan solat dari waktunya. Bukan ketika dia sembahyang itu dia lalai, tetapi mengakhirkan solat pada waktunya. Misalnya solat zuhur masuk pukul 1, dia dekat pukul 4 baru nak sembahyang, ataupun menunda-nunda sembahyang dan sebagainya. Baik, Imam Ahmad, Imam At-Tabrani dan Ibn Hibban dalam sahihnya meriwayatkan pada suatu hari baginda Nabi SAW menyebut-nyebut tentang solat, di mana baginda Nabi SAW menyebut di dalam hadis, man hafaza 'alaiha kanat lahu nura wa burhana wa najatan yaumal qiyamah wa man lam yahfiz 'alaiha lam yakun lahu nura wa la burhana wa la najah wa kana yaumal qiyamati ma'a qarun wa fir'aun wa haman wa abi bil khalaf. Di mana barang siapa yang memelihara solatnya, baginya solat itu menjadi cahaya, burhan dan keselamatan pada hari kiamat. Akan tetapi barang siapa yang tidak memeliharanya, ia tidak akan menjadi cahaya, burhan dan keselamatan pada hari kiamat. Ia tinggal bersama Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. Yakni Abu Ya'la meriwayatkan hadis ini dengan sanad hasan daripada Mus'ab ibn Sa'ad. Katanya, saya berkata kepada ayah saya, ayah, pernahkah ayah membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fawaidul lil musallin, iaitu mereka yang lalai dari solatnya. Siapa daripada kita yang tidak pernah lalai? Siapa daripada kita yang tidak pernah berkata-kata dalam hati ketika solat? Maka dijawab oleh ayahnya, bukan begitu. Maksudnya adalah melewatkan waktu. Kerana hati kita itu senantiasa kadang-kadang di dalam sembahyang juga teringat kepada perkara yang lain.
Itu sebab baginda Nabi SAW menyebutkan tentang perkara solat ini, kam min qa'imin hazuhu min salatihi tabahu wan nasabu. Ramai sekali orang yang mengerjakan solat, kata Nabi, tetapi bahagian yang dia perolehi daripada semayangnya hanyalah penat dan letih, tak dapat apa-apa pun. Apatah lagi pada akhir zaman, di mana Sayyidina Anas radhiyallahu taala mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yakunu fi akhir zamani ibadun juhalun, akan berlaku pada akhir zaman ahli ibadat yang jahil. Itu dikatakan mereka rajin semayang, pergi masjid, pergi surau, tetapi semayang itu dalam keadaan jahil. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Malah di dalam ucapannya pun dia tak tahu apa yang diinteraksikan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila selesai daripada semayang, dia tidak meninggalkan maksiat, masih lagi melakukan maksiat, seumpama mengumpat, memfitnah orang, cakap kasar dan sebagainya. Sedangkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam hadis, man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkari lam yazdat minallahi illa bu'da. Sesiapa yang terhalang kerana solatnya, yakni siapa yang melakukan solat tetapi masih lagi melakukan pekerjaan keji dan mungkar, maka sebenarnya dia bertambah jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertambah jauh. Walaupun dia datang masjid, semayang, tapi hatinya penuh dengan riak, penuh dengan takbur, cakap besar, dan sebagainya. Baik. Al-wail adalah siksaan yang keras. Salah satu neraka Allah, al-wail. Wail itu neraka Allah. Ada yang mengatakan bahawa ia adalah sebuah jurang di dalam neraka Jahanam. Kalau gunung dunia diletakkan di situ, nescaya meleleh kerana panasnya yang luar biasa. Ini adalah tempat tinggal orang-orang yang meremehkan solat dan mengakhirkannya dari waktunya, kecuali orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyesali kelalaiannya itu. Jadi dia melewat-lewatkan solat, sedangkan itulah yang berlaku pada akhir zaman, di mana disebut juga di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keturunan-keturunan yang akan datang, iaitu mereka itu melalaikan sembahyang sehinggakan mereka itu tidak menjadikan sembahyang itu sebagai satu pekerjaan yang wajib untuk dia taat kepada Allah. Di mana baginda Nabi SAW menyebutkan tentang perkara itu, tentang firman Allah di dalam surah Al-Maryam, fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salatu wa tabu'u syahwati fasawfa yalqawna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang buruk, yang mensia-siakan sembahyang dan memturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Pernah sahabat Nabi SAW masuk ke dalam masjid, lalu diperhatikan oleh baginda Nabi SAW keadaan dia sembahyang. Selepas dia sembahyang itu, dia datang bertemu dengan Rasulullah, lalu mengucapkan salam. Lalu Rasulullah mengatakan kepada lelaki tadi itu, irji fasalli fa innaka lam tusalli, ulangi solat kamu kerana sesungguhnya kamu belum lagi sembahyang. Dia sembahyang sekali lagi. Lepas sembahyang, dia bertemu dengan Nabi, memberikan salam sekali lagi. Nabi menyebutkan, irji fasalli fa innaka lam tusalli, ulang balik sembahyang kau, sesungguhnya engkau belum sembahyang lagi. 3 kali perkara itu berlaku. Akhirnya
Dia bertemu dengan baginda Nabi SAW dan minta diajarkan bagaimanakah cara-cara sembahyang dan sebagainya. Maka itulah yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli, bersolatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku bersolat. Kerana sangat penting untuk kita itu mengetahui tata cara sembahyang yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Kemudiannya daripada sifat sembahyang Rasulullah itu dilihat oleh para sahabat. Apabila sahabat melihat pula, lalu diikuti oleh para tabi'in. Tabi'in ni mereka yang tidak bertemu dengan Rasulullah tetapi bertemu dengan sahabat. Kemudian datang pula golongan tabi'in yang bertemu dengan tabi'in, melihat sembahyang macam mana, lalu sampai kepada para ulama kita. Maka para ulama kita mengarang beberapa banyak kitab. Seumpama Syekh Daud Al-Fatani dengan kitab Muniatul Musalli, dan yang menunjukkan cara-cara sembahyang yang betul. Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Begitu juga dengan kitab-kitab yang lain. Maka apabila kita tidak mengetahui itu, kita tanya kepada ahli yang betul-betul. Jangan main agaknya macam ni, agak macam ni, aku tengok orang macam ni. Tak. Tapi mesti kena tanya. Kerana itu perintah Allah, fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Kerana tidaklah sama orang-orang yang berilmu itu dengan orang yang tidak berilmu. Firman Allah yang menyebutkan di dalam Al-Quran, qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama tatazakkaru ulul albab. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Tak sama orang yang pandai buat bangunan dengan tak pandai buat bangunan. Orang yang belajar buat bangunan, dia tahu bancuran simen dia, piling berapa dalam bangunan itu, nanti apabila nak dipasang tiang, dinding dan sebagainya, maka bangunan itu akan menjadi kukuh. Tapi kalau dia tak pernah belajar cara-cara untuk membina bangunan, dia tengok saja orang buat, belajar tidak. Akhirnya dia cuba buat rumah dia sendiri, runtuh tuan-tuan. Simen tak cukup, campur pasir tak cukup, kapur tak cukup, dia cuba buat sendiri. Sebab tidak belajar. Bila tidak belajar, maka jahillah jadinya. Allahu Rabbi. Itu yang banyak yang Nabi mengatakan akhir zaman akan ramai ahli ibadat yang jahil. Cukup ramai. Kita sendiri melihat perkara tersebut, dan ia tidaklah memberi manfaat kerana dia tidak menjadi semakin taat kepada Allah. Kerana solat ini, kata Rasulullah, inna solat la tanfa'u illa man ata'aha. Solat tidaklah bermanfaat kecuali jika solat tersebut membuat seorang menjadi taat, semakin taat kepada Allah. Taat itu apa dia? Mengerjakan segala suruhan Allah, baik yang wajib ataupun yang sunat. Yang sunat Allah suruh tak? Suruh. Ada tak perintah di dalam Al-Quran suruh bangun malam sembahyang tahajud? Ada, walaupun sunat. Itu dikatakan taat. Ada tak Allah SWT suruh kita memperbanyakkan zikir? Ada. Itu dikatakan taat. Semua terkandung, walaupun yang wajib maupun yang sunat. Memanglah yang sunat itu apabila dikerjakan dapat pahala, tetapi apabila tidak dikerjakan tidak menjadi apa, tetapi amat rugi.
Kerana itu perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengerjakan, sama ada yang fardu ataupun yang sunat. Baik, itu dikatakan taat. Baik. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Samrah Ibn Jundab radhiyallahu ta'ala bahawa pada satu hari Rasulullah bersabda, tadi malam datang dua makhluk kepadaku. Mereka membawaku, mereka berkata kepadaku, marilah pergi. Lalu aku pergi bersama mereka. Siapa makhluk itu? Para malaikat yang senantiasa bersama dengan Nabi SAW. Kami menemui seorang lelaki yang sedang berbaring, sementara orang lain berdiri di atas tubuhnya sambil memegang batu. Ketika orang itu menjatuhkan batu itu ke kepalanya dan melukai kepalanya, batu itu berguling-guling. Orang itu tidak kembali kepadanya sebelum sembuh luka di kepalanya seperti sedia kala. Setelah itu orang tadi kembali kepadanya dan melakukan pekerjaan yang sama seperti sebelumnya. Aku bertanya kepada kedua makhluk itu, Maha suci Allah, apakah ini? Namun mereka hanya mengatakan kepadaku, marilah pergi. Aku pun pergi bersama mereka. Jadi Rasulullah SAW bertanya kepada dua makhluk itu, iaitu malaikat, apa yang berlaku? Kemudian malaikat mengajaknya pergi lagi. Lalu kami menemui seorang lelaki yang tengkuknya ditunggangi seorang yang berdiri sambil memegang pengait dari besi. Tiba-tiba datang seorang yang berwajah buruk, lalu mengoyak sudut mulut orang tadi hingga ke tengkuknya, mengoyak hidung hingga ke tengkuknya, dan mengoyak kedua-dua mata hingga ke tengkuknya. Kemudian ia pindah ke sisi yang lain dan melakukan seperti apa yang dilakukan pada orang pertama. Dia tidak menyelesaikan pekerjaan itu sebelum orang tadi di sebelahnya sembuh seperti sedia kala. Setelah itu ia kembali lagi kepadanya dan melakukan pekerjaan sama. Aku bertanya, Maha suci Allah, apakah ini? Namun lagi-lagi mereka mengatakan, mari kita pergi. Itu diperlihatkan oleh Allah seksaannya. Jadi pertuntunkan kepada baginda Nabi SAW. Lalu kami pergi dan menemui satu tempat yang menyerupai dapur. Tiba-tiba terdengar suara gaduh. Kami melihatnya. Nampaklah di dalamnya sejumlah lelaki dan perempuan yang bertelanjang. Lalu api keluar dari bawah kaki mereka. Setiap kali api itu datang kepada mereka, mereka ketakutan. Aku bertanya kepada kedua makhluk itu, Maha suci Allah, mengapa mereka ini? Namun kedua makhluk itu berkata, marilah pergi, tunjuk lagi, biar mantap betul-betul siksaan Allah terhadap orang-orang yang ingkar atas perintah Allah. Kami pun pergi lalu mendapati sebuah sungai yang mengalir air yang berwarna merah seperti darah. Di sungai itu ada seorang lelaki yang sedang berenang. Ketika sampai di tepi sungai, ia mengumpulkan batu-batu banyak sekali lalu memasukkan ke dalam mulutnya. Ia berenang lagi lalu kembali ke situ. Setiap kali kembali ke tepi sungai, ia membuka mulutnya dan dimasukkan batu ke dalamnya. Aku bertanya kepada dua makhluk tadi itu, apakah ini? Mereka berkata, marilah kita pergi. Belum lagi diberi jawapan. Lalu kami pergi lagi dan mendapati seorang yang sangat menjijikkan. Tiba-tiba di sekelilingnya muncul api. Aku bertanya lagi kepada mereka, apakah ini? Mereka berkata, marilah kita pergi. Lalu kami pergi menuju taman yang ditumbuhi pohon-pohon yang sangat tinggi. Di tengah taman itu berdiri seorang yang berbadan tinggi sekali. Hampir-hampir aku tidak melihat kepadanya kepalanya yang menjulang ke langit. Di sekeliling orang itu aku melihat ramai anak-anak. Aku bertanya kepada kedua makhluk itu, apakah ini? Mengapa mereka? Mereka berkata kepadaku, marilah kita pergi. Belum lagi Nabi mendapat jawapan. Masih lagi sabar untuk mendapatkan jawapan daripada apa yang dia lihat ini dipertuntunkan oleh Allah kepada baginda Nabi SAW. Kami pergi lagi lalu mendapati sebuah pohon yang sangat besar yang sebelumnya tidak pernah saya lihat pohon sebesar dan seindah itu. Kedua-dua makhluk itu berkata kepadaku, panjatlah.
Lalu kami memanjatnya hingga dapat melihat sebuah kota dengan limpahan cairan emas dan cairan perak. Kami mendatangi pintu kota itu dan membukanya. Pintu itu terbuka, lalu kami memasukinya. Di situ kami mendapati banyak lelaki, sedangkan mereka sangat tampan, sedangkan sebagian lagi kelihatan buruk. Kedua makhluk itu berkata daripada sekelompok orang yang buruk, pergilah dan masuk ke dalam sungai. Sungai itu seluas samudra dan airnya putih jernih. Mereka pergi dan masuk ke dalam sungai itu. Kemudian mereka kembali kepada kami dan hilanglah keburukan daripada mereka. Mereka menjadi sebaik-baik rupa. Kedua-dua makhluk ini berkata, inilah syurga Adnin dan inilah tempat tinggalmu. Lalu aku mengangkat pandanganku ke atas, tiba-tiba aku melihat sebuah istana seperti awan putih. Kedua-dua makhluk itu berkata kepadaku, inilah tempat tinggalmu. Lalu aku katakan kepada mereka, semoga Allah SWT memberkatimu, biarkan aku memasukinya. Namun mereka berkata, kini belum saatnya engkau memasukinya. Aku katakan kepada mereka, pada malam ini aku melihat ketajuban, apakah erti semua yang kulihat? Baik, baru diceritakan. Mereka menjawab, aku akan mengkhabarkan kepadamu, lelaki pertama yang engkau temui sedang melukai kepalanya dengan batu adalah orang yang mengambil Al-Quran lalu menolaknya dan melalaikan solat fardu. Dia baca Quran tetapi menolak isi kandungan Al-Quran dan melalaikan solat fardu. Sedangkan di dalam Al-Quran itu dah sebut fawaidul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kemudiannya lelaki yang engkau temui sedang mengoyak sudut mulutnya hingga ke tengkuknya, bibirnya hingga ke tengkuknya dan kedua matanya hingga ke tengkuknya adalah orang yang berangkat dari rumahnya lalu membuat pembohongan di sana sini, berjalan ke sana kemari, keluar, membuat ghibah, membuat fitnah, menyampaikan aib orang dan sebagainya. Kemudiannya lelaki dan perempuan yang bertelanjang di satu tempat yang menyerupai dapur adalah para pezina. Ini disebut dalam kitab Kifayatul Muhtaj karangan Syekh Daud Al-Fatani tentang peristiwa Isra wa Mi'raj, yang mana Rasulullah SAW dipertuntunkan tentang seksaan-seksaan bagi penzina, bagi orang yang melalaikan solat, bagi pemakan riba dan sebagainya. Baik, lelaki yang engkau temui sedang berenang di sungai dan memasukkan batu ke mulutnya adalah pemakan riba. Itu orang makan rasuah. Kalau kita lihat di dada-dada akhbar banyak perasuah, parusuah dan sebagainya. Lelaki yang nampak khodoh dan dikelilingi api adalah pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak berhukum dengan adil terhadap rakyatnya, yang menyebabkan rakyat itu menderita dan sebagainya. Lelaki yang berbadan tinggi yang ada di tengah taman adalah Ibrahim, sementara anak-anak yang mengelilinginya adalah setiap anak yang meninggal dunia dalam keadaan fitrah belum balik. Itu sebab anak yang meninggal dunia belum balik, mereka lah akan menyelamatkan kedua ibu dan ayahnya untuk masuk ke dalam syurga. Baik, itu sebab jangan sedih kalau ada anak kita meninggal dalam keadaan belum balik lagi. Baginda Nabi SAW menyebutkan 3 orang anak. Sahabat tanya, kalau 2 macam mana ya Rasulullah? Tetap juga mendapat. Kalau seorang, tetap juga. Dia menjadi penyelamat bagi kedua ibu dan ayahnya. Sebelum dia termasuk syurga, dia nak ibu dan ayahnya masuk syurga dulu. Itu sebab kadang-kadang kita melihat sesuatu ujian yang datang kepada kita itu sebenarnya penuh dengan hikmah. Memanglah kita tak seronok kalau anak kecil kita meninggal dunia, tetapi penuh hikmah, penuh hikmah. Sehingga kan diceritakan ada seorang raja dengan seorang pemaisuri menunggu zuriat keturunannya agar mendapat pengganti, menjadi pengganti pemegang takhtanya nanti. Ketika isteri itu hamil, tiba-tiba keguguran, hilang anak dalam perut, gugur.
Lalu isteri tadi itu tidak reda dengan keguguran tadi, dah lama dah nak menunggu hamil, tiba-tiba gugur pula. Begitu juga dengan raja tadi. Setelah dinasihati oleh para ulama, orang semua nasihat reda lah. Ini adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, masih lagi juga dia tidak reda. Kerana mengharapkan anak itu dan akan menjadi pengganti bagi dirinya setelah dia meninggal nanti, menaiki takhta. Lalu datang seorang orang gila bagi nasihatkan raja tadi tu. Tuanku, dia kata, permaisuri, cukup-cukuplah bersedih dengan kematian anak dalam kandungan itu. Lalu ditempelak orang gila tu oleh raja dan permaisuri itu. Engkau apa tahu engkau orang gila? Memang aku gila, tetapi kalau anak itu lahir, kalau besar dia jadi penyangak macam mana? Kalau dia jadi perompak macam mana? Dia, ataupun dia jadi macam aku, gila macam mana? Barulah reda. Sebab setiap sesuatu yang Allah jadikan itu ada hikmah di sebaliknya. Ada. Macam yang berlaku kan sinkhole dekat jalan Masjid India kan? Kan berlaku lubang-lubang tu, ada hikmah tu. Cukup besar hikmah dia. Banyak lubang sekarang ni jalan Masjid India kan. Kalau dulu isteri saya nak cari tudung, kain ela, nak cari stokin, nak cari lansi, semua pergi Masjid India. Sekarang tak berani lagi dia pergi dah, sebab banyak lubang. Banyak hikmah dia. Duit aku pun tak habis. Tanya dia, nak pergi macam mana? Tak nak lah, takut tenggelam, jatuh dalam lubang kata. Ada hikmah dia. Setiap perkara berlaku tu ada hikmah. Jangan kita tidak kata tidak ada hikmahnya. Sebab orang perempuan dia tu dia nampak Masjid India lain dia tak nampak kan? Cari tudung Masjid India, nak kenduri pergi Masjid India. Buat apa? Cari tudung, nak match dengan baju. Tu. Padahal selai tudung sini. Punyalah berjam-jam lamanya cari tudung tu. Allah Rabbi. Sekarang dah banyak lubang-lubang dah, tak pergi lagi dah. Alhamdulillah. Ada hikmahnya, banyak hikmahnya. Setiap yang Allah jadikan itu ada hikmahnya. Baik. Jadi anak dalam keadaan fitrah belum balik, mereka itu anak-anak syurga. Itu sebab budak-budak kecil ni yang belum balik, kita tengok, kita seronok peluk dia, cium dia, air liur dia pun kalau kita cium pun tak busuk kan. Budak-budak kecil kan, anak cucu kita tengok yang umur setahun, yang umur 6 bulan, kadang-kadang kita cium mulut dia pun air liur tak busuk. Sebab apa? Sebab dia belum lagi pandai menipu. Bila dah pandai menipu, busuk, dah kotor mulut tu. Tu sebab orang dia rasa busuk mulut dia, air liur dia, sebab dah pandai membohong, menipu. Budak kecil belum lagi pandai bersih. Itu sebab. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, termasuk anak-anak orang musyrik? Baginda menjawab, ya, termasuk anak-anak orang musyrik. Sebab anak-anak orang musyrik itu mereka tidak berdosa, belum lagi balik, belum lagi tahu, belum lagi ada tuntutan bagi mereka, sebab mereka itu belum lagi mukhalaf. Setelah mukhalaf barulah dituntut sembahyang, puasa dan sebagainya. Kemudian baginda melanjutkan ceritanya, kaum yang sebahagiannya berwajah tampan dan sebahagian lain berwajah hodoh adalah mereka yang mencampurkan amal soleh dan amalan keburukan. Yang soleh pun buat, yang buruk pun buat. Haji pergi, konsert pun buat. Pergi haji rajin kan, balik pada kerja haji buat konsert pula. Semua pun dia buat. Allah SWT telah mengampuni mereka sebab sifat yang ada pada Allah, innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun. Malah disebut dalam kitab peringatan tentang umur insan yang ditulis oleh Abdullah Al-Haddad. Kitab tu dimasukkan
satu hadis baginda Nabi SAW dimasukkan kata-kata di mana Allah SWT itu merasa malu untuk menyeksa hamba-hambanya yang beriman yang setelah mereka tu berumur 70 ke atas. Tidak lagi diseksa sebab sifat yang ada kepada Allah itu. Tetapi yang beriman lah, yang umur dah 70 ke atas tu, Allah tak nak lagi seksa mereka itu. Apapun yang berlalu semuanya tidak dihitung lagi. Tetapi disebabkan dalam keadaan umur begitu, Allah pun rasa malu nak seksa. Itu disebut dalam kitab peringatan tentang umur ihsan. Baik. Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar disebutkan kemudian Nabi Muhammad SAW menemui satu kaum yang terus-menerus memecahkan kepala mereka dengan batu dan tidak membuat mereka lemah, iaitu mereka hanturkan batu. Ini orang yang mencuaikan, iaitu orang yang langsung tak nak sembahyang. Aku bertanya kepada Jibril, siapakah mereka itu? Maka dijawab oleh Jibril alaihissalam, mereka adalah orang-orang yang malas mendirikan sembahyang. Itu disebut dalam kisah Isra wa Miraj baginda Nabi SAW, iaitu dalam tafsir Al-Kabir disebutkan kata adhur solah mengandungi banyak pengertian, iaitu acuh tak acuh terhadap solat yang hukumnya wajib, acuh tak acuh, main-main, dan tidak memelihara solat dan sebagainya. Itu penting untuk kita memelihara. Pertamanya memelihara rukun-rukun sembahyang tadi itu. Ada berapa rukun? 3. Rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Kena jaga tiga-tiga tu, sebagaimana yang diajar oleh baginda Nabi SAW, kan? Hati memang betul-betul itu kita menyebut di dalam suratul Fatihah sebanyak 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim, iaitu bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Satu lagi kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkau lah yang kami sembah, kepada engkau lah yang kami mohon pertolongan. Maka jangan menyekutukan Allah sedangkan kita hanya minta pertolongan daripada Allah. Dan mengetahui juga tentang setiap apa yang berlaku itu telah ditentukan oleh Allah sejak azali. Itu penting, akidah, tauhid itu penting. Awaluddin ma'rifatullah, awal kenal agama, kenal Allah terlebih dahulu melalui sifatnya. Apakah kita ada apakah kita itu sebagai makhluk Allah boleh memilih? Tidak boleh memilih, kerana kita berjalan di atas trek yang telah ditentukan oleh Allah. Sebagaimana firman Allah, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khairat subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Dan Tuhanmu mencipta dan memilih apa yang dikehendaki. Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia daripada apa yang mereka persekutukan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Maksudnya orang yang bertauhid, dia tahu setiap perbuatannya itu Allah yang menentukan soleh atau tidak, ke mana dia pergi, semua ditentukan oleh Allah. Apa yang dia dapat semua datang daripada Allah. Itu yang dikatakan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Penting tuan-tuan belajar akidah tauhid. Seumpama sifat ma'ani yang bertakluk. Sifat ma'ani ada berapa? Cuma satu tidak bertakluk, sifat ayah. Ada 7. Sifat iradat Allah bertakluk kepada segala yang mungkinat. Apa itu mungkinat? Yang belum lagi diciptakan oleh Allah. Maksudnya dengan kehendak Allah, sama ada Allah nak menjadikan atau tidak.
Kalau muhadis itu telah pun diciptakan oleh Allah, maka bertakluk dengan mungkinat, tidak bertakluk dengan yang wajib dan mustalihat, yang mustahil. Itu sebab salah seorang rakyat Syria dulu jadi pendakwah, difatwakan sesat oleh jawatan mufti negeri Terengganu sebab akidah lah tak betul. Akidah tak betul lah jadi sesat. Dia memahami satu ayat di dalam surah Az-Zumar, dia mengatakan Allah itu maha berkuasa, apa saja yang Allah kehendak Allah boleh lakukan. Memang betul, tetapi apabila dia menafsirkan ayat di dalam surah Az-Zumar ayat yang keempat, lau aradallahu ayyattakhidha walada lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Kalaulah Allah hendak mempunyai anak, tentulah ia memilih di mana-mana yang dikehendakinya daripada makhluk-makhluk yang diciptakannya. Dia faham kalaulah Allah nak anak, itu mustahil. Sebab apa? Sebab sifat iradat Allah bertakluk dengan mungkinat, tidak bertakluk dengan yang mustahil. Tu kena faham. Tu sesat. Sebab tak belajar akidah. Tu sebab akidah ni penting. Berapa ramai orang yang sesat kerana tidak memperkukuhkan dirinya dengan akidah. Akidah yang benar-benar sahih, yang memahami, bukan mentafsirkan Al-Quran mengikut akal dan sebagainya. Baik. Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam An-Nasai, Ibnu Majah dan Imam Al-Hakim meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, amalan hamba yang pertama sekali dihisab pada hari kiamat adalah solatnya. Awal abdu yaumul qiyamati solat. Yang pertama sekali, jika solatnya sempurna, dituliskan baginya sempurna. Akan tetapi jika solatnya tidak sempurna, Allah berkata kepada para malaikat, lihatlah apakah kalian menemui pada hambaku solat sunat. Maka dengan solat sunat itulah yang akan menampal kekurangan yang ada pada solat fardu. Kita buat qabliyah, kita buat ba'diyah, kita buat solat-solat sunat yang lain, solat duha dan sebagainya. Itu menampal kekurangan di dalam solat fardu kita itu. Kerana solat kita itu memang banyak kekurangannya. Sehingga salah seorang ulama, Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani, ulama besar, dia kalau disuruh menjadi imam untuk solat fardu atau solat sunat, dia akan menolaknya, tak nak dia jadi imam. Itu Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani, tak nak dia jadi imam. Bila ditanya kepada dia, kenapa tuan tak nak menjadi imam? Lalu dia mengatakan, al-imam min damim, itu hadis. Imam itu penjamin, iaitu menjamin dan menanggung kekurangan solat para makmumnya. Imam, contoh, makmum yang lewat masuk solat masbuk tidak sempat membaca suratul Fatihah, maka dia rukuk bersama imam, Fatihahnya ditanggung oleh imam. Kekurangan itu dijamin oleh imam. Begitu juga dalam sunat ab'ad, yang mana kalau makmum tidak membaca tahiyat awal, maka tidak perlu dia sujud sahwi kerana itu ditanggung oleh imam. Maka Syekh Abdul Wahab Syarani mengatakan, aku tak berani menjadi imam. Kerana apa? Solat aku pun banyak kekurangannya, macam mana aku nak tanggung kekurangan solat orang lain? Tak berani dia. Kemudian dia kata apa? Aku takut prasangka para makmumku yang menyangkakan aku ini orang yang takut kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah ketika aku bersendirian, sedangkan sifat itu tidak pernah ada kepadaku. Dan kalaulah Allah buka aib aku, dia kata, tak ada seorang pun yang nak jadi makmum aku. Takut dia. Itu tanda kezulhudan. Lalu dia pun membaca apa nama ni, hadis baginda Nabi SAW, yang mana Rasulullah mengatakan, inna syarakum antukbalu salatukum falyu'annakum khiyarukum fa innahum
wahdukum fima bainakum wa baina rabbukumul azza wa jalla. Sekiranya kamu gembira untuk solat kamu diterima oleh Allah, kata Nabi, maka hendaklah orang yang paling baik dari kalangan kamu menjadi imam bagi kamu dalam solat berjemaah. Sesungguhnya mereka adalah rombongan utusan kamu yang terpilih di antara kamu dan Tuhan kamu. Itu sebab kalau imam jadi main snooker, jangan ambil jadi imam. Imam yang suka pergi main bowling, jangan ambil jadi imam. Imam ni mesti orang yang warak, jaga dirinya tu. Kalau dia melakukan maksiat dalam keadaan tidak dilihat, itu lain cerita. Ini imam pergi masuk pertandingan snooker. Apa cerita? Tu saja jadi imam lah yang tu. Masuk pertandingan snooker, pergi main bowling kan. Tak jadi, tak boleh. Biar orang-orang tu betul-betul. Sehingga kan Imam Hasan Al-Basri menyebut ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali dia mengatakan la tusallu khalfa rajulin la yakhlafu ilal ulama. Janganlah kamu bersolat di belakang seorang yang tidak pernah berulang-alik belajar dengan para ulama. Tak pernah belajar dia. Tapi imam kita belajarlah duduk. Kebanyakan tempat tuan-tuan, kalau saya mengajar, jarang imam nak duduk. Jarang. Dia suruh orang duduk majlis ilmu, dia entah ke mana. Nanti isyak baru dia datang balik. Tak nak dia duduk belajar. Kena belajar lah. Bila tak belajar, semayang tunggang-langgang, tidak tahu hukum fiqah. Baca sedap. Just malam solat Jumaat di masjid saya, imam baca sedap, tapi fiqah tak betul. Selepas daripada suratul Fatihah, dia terus baca ayat, tak ada sakta. Kena ada sakta agar memberi peluang kepada orang di belakang menyempurnakan paling tidak 1/3 selesai membaca suratul Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Berhenti dulu 3 nafas. Dan berhenti itu dalam keadaan dia berzikir kepada Allah di dalam hatinya. Kerana semayang ini tidak ada sukut, tidak ada diam di dalam semayang, semuanya terisi dengan zikir. Sama ada dia dalam hatinya membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah 3 kali. Kemudian baru dilanjutkan dengan membaca ayat. Jangan terus borong saja. Bila dia borong saja, orang belakang baca Fatihah, dia baca ayat, tak tahu apa yang dia baca. Itu berlaku. Jadi imam masjid baca sedap, tapi tak tahu hukum fiqah dalam semayang. Penting lah, imam kena belajar. Apatah lagi kalau dia terlupa ayat yang dibaca tu. Imam sibuk baca Fatihah, macam mana imam nak bantu, nak tolong dia dengan ayat yang dia lupa? Dia terus baca je. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wa asirru qawlakum wa jahru bihi innahu alimun bizatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa huwa latiful khabir. Walladzi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilayhi nusyur. Baca sedaplah macam Imam Mekah baca. Tapi tak ada sakta, tak ada. Tak tahu hukum-hukum dalam memimpin solat berjemaah. Kita sibuk baca Fatihah, terganggulah dengan bacaannya tadi tu. Paling tidak bagi ruang. Itu. Baik. Sempurnakanlah dengannya solat-solat wajibnya dan pula zakat, kemudian seluruh amalan dihisap seperti itu. Yang pertama semayang. Itu yang pertama. Itu sebab semayang ni kedudukannya nombor 2 selepas kita mengucap 2 kalimah syahadah. Lelaki, perempuan, yang sakit, yang sehat, wajib semayang. Adapun puasa hanyalah diwajibkan kepada mereka yang berkemampuan. Orang tua yang dah tak larat tidak wajib puasa, boleh bayar fidyah. Orang yang sakit, yang tak sembuh-sembuh, boleh bayar fidyah. Kalau kita bermusafir lebih daripada 2 mahalah,
yang menyebabkan ada kepayahan dalam pemusafiran itu, boleh kita buka puasa. Sembahyang tak boleh, musafir tak musafir kena sembahyang, sakit tak sakit wajib sembahyang. Begitu juga dengan zakat. Hanya orang-orang yang mampu saja wajib mengeluarkan zakat. Haji begitu juga, orang yang mampu saja, yang tak mampu tidak wajib. Tidak disuruh mencari duit untuk mengerjakan haji, yang disuruh mencari duit menafkahkan anak dan isteri. Itu yang wajib. Itu sebab mesti ada nafkah yang ditinggalkan untuk keluarganya ketika dia berhaji itu. Jangan dia pergi haji, anak dengan isteri kebuluran ke rumah, tak boleh, tidak diterima. Tu. Adapun sembahyang tak, dalam keadaan apa sekalipun wajib. Itu sebab diletakkan nombor 2 di dalam rukun Islam selepas daripada kita mengucapkan 2 kalimah syahadah. Itu penting. Mereka juga maka berhentilah kita kat situ. Dah 7:25 dah. Dia tak boleh panjang-panjang sangat. Pendek-pendek sudah. Panjang-panjang nanti dia jadi lalai pula. Sebab Ali bin Darrah berkata, qalilun ya'fi khairun min kasirin yubni. Sedikit yang mencukupi lebih baik daripada banyak yang berlebihan. Biar sikit-sikit. Jadi cukup sekarang itu. Sebelum kita berpisah, kita solat 2 rakaat solat Isra. Mudah-mudahan mendapat haji dan umrah sempurna kata Nabi. Kerana barang siapa yang selesai daripada solat subuh, duduk berzikir kepada Allah, kemudian solat 2 rakaat, dia mendapat haji dan umrah yang sempurna. Jangan tinggalkan 2 solat sunat, iaitu solat Isra ataupun kita katakan sebagai solat duha. Dah boleh dah duha 2 rakaat. Mudah-mudahan Allah SWT kurniakan kepada kita haji dan umrah yang sempurna. Hazawabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.